Hai, Assalamualaikum. Sebiasa hari ini kita live selama 15 minit. Kita tunggu dulu orang lain masuk. Sebelum kita start, hari ini saya nak kongsikan tentang akhlak terpuji kepada Allah dan juga Rasul. Hai, Assalamualaikum kepada yang baru masuk. Okay, macam biasa office kita beroperasi dari hari Isnin sehingga hari Jumaat pada pukul 9 sehingga pukul 5.30 dan hari Sabtu pada pukul 9 sehingga pukul 1. Jika ada sebarang pertanyaan tentang umrah ataupun apa-apa sahaja boleh diajukan di ruang komen ataupun boleh WhatsApp kami atau call di talian hotline kami iaitu 018 9797 818 ataupun 0104493818. Okay, hari ini kita nak kongsikan tentang akhlak terpuji kepada Allah dan juga Rasul. Okay, untuk ini merupakan contoh akhlak terpuji kepada Allah. Okay, sini saya cuma kongsikan 5 sahaja contoh akhlak terpuji kepada Allah. Okay, yang pertama iaitu melaksanakan ibadah wajib. Okay, sebagai kita sebagai seorang hamba perlu taat kepada Rabbnya. Salah satu contoh akhlak terpuji kepada Allah adalah dengan menjalankan perintah Allah, termasuk menjalankan ibadah yang telah diwajibkan. Taat dalam beribadah ini sebagai dasar akhlak terpuji kepada Allah dan bukti ketundukan seseorang hamba kepada penciptanya. Itu maksud untuk melaksanakan ibadah wajib. Okay, yang kedua iaitu berzikir. Okay, berzikir ataupun mengingati Allah Subhanahu Taala dengan menyebut namanya adalah bentuk akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu Taala. Selain itu banyak manfaat yang kita akan dapat bila kita berzikir. Dan zikir paling utama ialah dia dapat mendekatkan diri kita daripada Allah SWT bila kita berzikir. Jadi berzikir ni tak susah pun bila kita ada kelapangan masa. Bolehlah kita berzikir. Tak rugi pun kalau kita berzikir. Dan juga kita akan dapat pahala. Okay, yang seterusnya iaitu berdoa kepada Allah. Okay, doa ni bermaksud memohon, iaitu memohon kepada Allah SWT atas segala sesuatu yang diinginkan. Terutama berdoa agar Allah sentiasa memberi keredaan kepada kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Dengan berdoa secara tak langsung kita mendekatkan diri dengan Allah bila kita berdoa. Dan untuk bagi yang mereka yang tak pernah berdoa, Allah menyebutkannya sebagai orang yang sombong, sedangkan sombong adalah sikap yang paling dibenci oleh Allah. Kita sebagai hamba Allah perlulah sentiasa berdoa selepas bersolat, selesai daripada bersolat. Jangan lupa untuk berdoa untuk supaya kita dapat keredaan daripada Allah. Okay, yang keempat iaitu bertawakal. Okay, tawakal bermaksud berserah diri ataupun pasrah. Okay, berserah diri adalah adab ataupun akhlak terpuji kepada Allah yang harus dilakukan oleh seorang hamba
mengingatkan bahawa kita tidak memiliki daya dan kekuatan apa-apa kecuali daripada Allah. Okey, contoh kalau kita buat sesuatu perkara, kita dah buat sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh, jadi selebih daripada tu, kita perlulah tawakal kepada Allah. Okey, yang seterusnya iaitu tawaduk. Tawaduk ni rendah diri ataupun tidak sombong diri. Sombong adalah sikap tercela yang dibenci oleh Allah Taala, sedangkan manusia adalah makhluk yang rendah dibandingkan dengan Allah yang Maha Perkasa, maka tak ada satu pun alasan bagi kita untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu Taala. Ini antara contoh akhlak yang terpuji kepada Allah Subhanahu Taala yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan memang tak rugi kalau kita buat semua ni. Ini untuk contoh akhlak terpuji kepada Rasulullah SAW. Sini saya senaraikan 4 sahaja. Yang pertama menjalankan sunnah Nabi SAW, iaitu dalam kehidupan seharian kita, kita sentiasa mengamalkan sunnah-sunnah yang Nabi SAW. Contoh berzikir, solat sunat, selalulah kita amalkan supaya kita dapat mencontohi perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Yang kedua iaitu taat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah adalah utusan Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak manusia di seluruh muka bumi, maka taat kepada Rasulullah SAW adalah sama dengan taat kepada Allah Subhanahu Taala. Yang ketiga iaitu membaca selawat untuk Nabi SAW. Membaca selawat adalah mendoakan Nabi agar sentiasa mendapat limpahan berkat daripada Allah SWT. Dan membaca selawat juga merupakan salah satu bukti tanda kita mencintai Rasulullah SAW dan akhlak terpuji baginda. Dan yang terakhir iaitu mencintai keluarga dan sahabat Rasulullah SAW. Dalam hadis dari riwayat Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencaci para sahabat, janganlah kalian mencaci para sahabatku dengan zat yang menguasaiku. Andai kata salah satu di antara kalian menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, maka pahala nafkah itu tidak akan menyamai satu ataupun setengah daripada nafkah mereka. Hadis riwayat Muslim. Ini antara akhlak-akhlak terpuji kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Jadi jika ada sebarang pertanyaan boleh saja diajukan di ruang komen ataupun boleh WhatsApp terus dengan kami. Semoga apa yang saya kongsikan tadi dapat memberi manfaat kepada semua dan supaya kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Boleh tengok di slide saya imbas kembali apa yang saya tunjukkan sebentar tadi. Ini adalah 5 contoh akhlak terpuji kepada Allah. Boleh baca di slide. Tadi kita dah terangkan setiap satu isi tersebut dengan terperinci. Boleh tengoklah. Ini akhlak terpuji kepada Allah. Dan untuk yang ini pula merupakan akhlak terpuji kepada Rasulullah SAW.
Okay, bagi yang baru masuk, boleh tengok dekat slide kita ada kongsikan tentang akhlak terpuji kepada Rasulullah SAW. Tadi kita dah terangkan setiap isi itu secara terperinci, jadi boleh tengok di slide isi-isi tersebut. Kita dah terangkan tadi. Kita cuma imbas kembali sahaja tentang contoh akhlak terpuji. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh saja diajukan di ruang komen. Kita live selama 15 minit pada setiap hari di Facebook dan juga IG. Jadi bagi mana-mana yang belum follow kita punya IG, boleh terus follow di IG Tiram Travel Seberang-Jaya dan juga Facebook kita Tiram Travel Seberang-Jaya. Segala info terkini dan juga ilmu-ilmu yang kita kongsikan, insya-Allah kita akan update di Facebook dan juga di IG. Semoga apa yang kita kongsikan dapat memberi manfaat kepada orang. Sebab bila kita kongsi ilmu dengan orang lain, insya-Allah dapat memberi manfaat kepada kita dan juga orang lain juga. Kita bukan sahaja perlu dalam kehidupan. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih yang like. Dalam kehidupan seharian kita juga, selain kita perlu mencontohi akhlak terpuji kepada Allah SWT dan juga Rasulullah SAW, kita juga perlu menjaga kita punya akhlak sesama manusia. Itu pun penting. Tak kira lah dengan siapa pun, yang penting akhlak kita kena jaga walaupun dekat mana pun kita berada, akhlak perlu dijaga supaya orang lebih selesa dengan kita dan juga tidak memandang rendah kepada kita bila kita menjaga akhlak. Okay, jika ada sebarang pertanyaan boleh saja diajukan. Kita ada lagi dalam seminit sebelum kita akhiri kita punya live. Dan bagi mana-mana jemaah yang ingin membuat pendaftaran umrah dan ingin bertanyakan tentang package, boleh terus ke WhatsApp. Nanti kita sharekan package-package yang kita tawarkan. Jangan risau, kita jika ada sebarang pertanyaan, kita akan cuba untuk jawabkan di WhatsApp. Jangan segan-segan untuk bertanya. Okay, takat itu saja untuk hari ini kita punya live selama 15 minit. Semoga apa yang saya kongsikan ni dapat memberi manfaat kepada semua orang. Dan terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada yang like. Semoga bermanfaat kepada semua. Okay, takat itu saja untuk hari ini. Jangan lupa saksikan live kita esok di Instagram Tiram Travel Seberang-Jaya. Okay, takat itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.